Oke, biasa menggunakan Astaghfirullahalazim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. 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 La ilaha illallah. Muhammadun Nabiullah. La ilaha illallah. Muhammadun Nabiullah. La ilaha illallah. Muhammadun Nabiullah.
لا إله إلا الله محمد نبي الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول حبيب الله لا إله إلا الله محمد 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 رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله الله حي 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 يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا
قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي دائم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحسن يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب ya Kudus ya Jalil. Wahai Allah yang Maha Pemaaf, yang Penuh, yang Maha Penerima Taubat. Wahai yang Maha Suci, yang Maha Agung, maafkanlah kami, ampunilah kami, terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala dunia. Ya Nur ya Hadi ya Haq 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 ya Nur ya Hadi ya Haq. Wahai Allah yang Maha Pemilik dan Maha Pemberi cahaya, yang Maha Pemberi petunjuk, yang Maha Benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta ma'rifatmu ke dalam hati kami. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Wahai Allah yang Maha Pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau ya Allah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Wahai Allah yang Maha Lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini agar sentiasa gemetar ketika disebut nama. Ya Hafiz, ya Muhaimin, ya Hafiz, ya Muhaimin, ya Hafiz, ya Muhaimin, ya Hafiz, ya Muhaimin, ya Hafiz, ya Muhaimin. Wahai Allah yang Maha Pemelihara lagi Maha Pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u ya Bari. Wahai Allah yang Maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agamamu dan abadimu yang sejati. Ya Alimu ya Hakimu ya Rashid. 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 Wahai Allah yang Maha Mengetahui, yang Maha Bijaksana, yang Maha Cerdas, kurniakanlah kami ilmu ma'rifat agar kami benar-benar mengenali dan mentaati-Mu. Kami menjunjung segala titah perintah-Mu. Berilah perhatian-Mu dan kasih sayang-Mu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu ya Karimu ya Ahadu ya Samad, Ya Hayyu ya Muhyi, Ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu ya Karimu ya Ahadu ya Samad, Ya Hayyu ya Muhyi, Ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram.
لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا. Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Tuhan kami, layakkanlah kami ya Allah menjadi golongan yang berjaya di dunia dan akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. Doa munajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba-Mu. Dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu. Sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami. Dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan, maka ampunilah kami. Maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya melainkan Engkau ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifak. Sucikanlah amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju wala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina wa fanadhillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. فوسق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka ya Allah, eratkanlah akan ikatannya, kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjuklah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malap. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati dengan ma'rifat pengetahuan sebenar tentang-Mu. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada di dalam perjuangan agama. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan ini, ya Allah. Ya Allah, restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat baginda semuanya. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubina wa aslih zata bainina wansurna ala aduwika wa aduwina. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma azil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi kulli waqt, khususan ikhwanana al mujahidin wal mustad'afin fi Gaza fi Palestin jami'an. Allahumma ihfazil masjid al aqsa min al yahud al hasidin. Allahumma أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم طهر مسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampunilah kami, kaum mukminin, mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami, dan menangkanlah kami ke atas musuhmu dan musuh kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakanlah syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang muslim di semua tempat, zaman dan masa. Khususnya saudara-saudara kami di Palestin. Ya Allah, peliharalah Masjidil Aqsa daripada Yahudi laknatullah yang mempunyai hasad dengki yang melampau. Ya Allah, kembalikanlah Masjidil Aqsa ke pangkuan umat Islam. Ya Allah, bersihkanlah Masjidil Aqsa daripada Yahudi yang merampas, merompak, menyamun hak-hak rakyat Palestin dengan kekerasan.
Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Turunkanlah kesusahan dan azab ke atas mereka dengan kekuasaan-Mu, kerana mereka tidak berdaya, lemahkan kekuasaan-Mu, Wahai yang Maha Kuat dan Maha Kuat. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum 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 wansurna alaihim. Ya Allah, Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan yang tewas kan tentera Ahzab. Ya Allah, kalahkan mereka, Ya Allah. Kalahkan mereka. Kalahkan mereka, Ya Allah. Dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal ya karim. Ya. Kalau buka ni satu je tak boleh. Buka pelan. Tadi kuat nak apa? Tadi nombor 3. Bunyi juga tu. Panas sangat lagi. Biarlah. Panjang wayar tak kat sini. Biarlah. Biarlah ni tadi. Tadi yang tadi. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini muka surat berapa? Berapa? 50. Nombor 6 tu tak buat. Nombor 6 eh? Itu apa ni, lanjutan daripada nombor 6 tu, lanjutan daripada apa ni, tajuk faktor-faktor penyebab takabur kan. Faktor-faktor penyebab takabur ada 1, 2, 3, 4, 5, hari ini ke-6. Faktor-faktor penyebab takabur, itulah diantaranya tawaduk yang berlebihan dari orang lain. Orang lain tawaduk menyebabkan orang yang satu lagi tu merasa takabur. Kemudian yang kedua, kerancuan nilai kemuliaan dalam masyarakat. Ini masyarakat menilai berbagai-bagai dalam masyarakat ni. Orang yang takabur ke tak takabur ke, dia menilai macam-macam. Ketiga, itulah membanding-bandingkan nikmat dan melupakan pemberiannya.
Sebab kita kata takabur ni dia ada pertama, kedua, ketiga. Mana pertama iaitu dia rasa besar diri, rasa takabur, rasa ujub, tu, dan campur lagi dengan dia membanding-bandingkan, membanding-bandingkan dengan orang lain. Yang ketiga, dan dia memperkecilkan, meleceh, menghina orang lain. Cukup tiga tu takabur. Kalau yang pertama saja ujub, kita faham pada sekarang. Sebenarnya beberapa kali saya ulang supaya kita dapat bezakan di antara ujub, ghurur, takabur. Takabur ni komplit ketiga-tiga sekali. Ujub tu yang pertama saja. Dia rasa diri dia takabur lah, rasa besar diri semua. Kedua, dia membandingkan tu. Kalau dia ada campur dengan sifat ghurur, dia ada dua tu. Dan dia kalau dia ada ketiga-tiga sekali, mana komplitlah dia takabur. Jadi membanding-bandingkan nikmat dan melupakan pemberinya. Dia banding-bandingkan nikmat dia dengan orang lain sehingga dia melupakan siapa yang memberi nikmat itu. Dan yang keempat ialah menganggap kenikmatan yang dimilikinya akan kekal. Ada bawa contoh di sini cerita tentang orang yang mempunyai dua kebun ni kan, dua kebun, seorang tu satu kebun aja, yang seorang tu dua kebun sekali dia ada. Dia dia sampai anggap kenikmatan yang dia milik tu tak akan kekal, sedangkan kenikmatan yang dia dan Allah beri pada dia tu akan luput, akan hilang. Kemudian lebih dahulu memperolehi keutamaan yang kelima hari itu ya. Dan hari ini ialah mengabaikan impak negatif sifat sombong. Mengabaikan impak negatif sifat sombong. Lazimnya sikap mengabaikan implikasi negatif sombong tanpa alasan yang benar adalah menjadi penyebab kesombongan. Mengabaikan sebab negatif sifat sombong itu tanpa alasan yang benar adalah menjadi penyebab kesombongan, menjadi penyebab kepada takabur. Barang siapa yang mengabaikannya dengan alasan apapun, ia akan dijangkiti penyakit itu. Barang siapa yang mengabaikan sifat sombong ini, implikasi negatif daripada sifat sombong ini, maknanya dengan alasan apapun ia akan dijangkiti penyakit itu. Mesti akan dijangkiti penyakit itu, penyakit sombong. Sifat itu akan bersemayam dalam jiwa. Jadi sifat itu akan duduk dalam jiwa dia lah, akan tetap ada dalam jiwa dia, tetapi ia tisakannya kecuali setelah sekian lama dan telah memerlukan pengubatannya. Dia tidak akan merasakannya kecuali setelah sekian lama dan telah memerlukan pengubatannya. Mungkin lama baru dia akan rasa bahawa dia mempunyai sifat itu, dan pada masa itu dia perlu untuk memperbaiki, mengubati penyakit itu. Mungkinlah tua-tua baru rasa, aku selama ni takabur ni dengan orang ni, takabur. Bila sedar, bila nak ketahuan bahawa selama ni dia mempunyai sifat takabur, dan mungkin dia dah insaf ke macam mana, mana barulah dia rasa sekian lama dah baru dia rasa, dan dia rasa pula untuk mengubati penyakit yang ada pada dia. Baguslah kalau macam tu. Tanda-tanda sifat takabur. Kita nak tengok ni dalam diri kita ni. Mari kita sama-sama lihat. Saya pun takut ni. Takut ni bila nak baca ni, Allah. Aku ada sifat ni ke? Aku ada sifat ni ke? Ya Allah. Kalau ada, ya Allah,
Itu kita baca doa tadi tu. Di antaranya kita minta Allah supaya jauhkan kita daripada riya, daripada sifat takabur. Tadi kita doa kan. Jadi kita nak tengok tanda-tanda sifat takabur. Ada beberapa perilaku yang menjadi tanda-tanda adanya sifat sombong dalam diri seseorang. Kita tengoklah jiwa kita ni. Ada tak sifatnya? Pertama, tengok, berlagak ketika berjalan. Berlagak, macam mana tak tahu berlagak. Angkat kepala ke apa ke. Gimana tak tahulah. Berlagak ni, tak tahu. Berlagak ketika berjalan dengan membongkokkan belakang dan memalingkan muka. Membongkokkan belakang dan memalingkan muka. Muka tu tengok sana tengok sini lah kot kan. Orang kalau orang tawaduk ni dia tak jalan macam tu. Allah berfirman dalam ayat apa? Suratul Hajj, iaitu yang bunyinya Sania tu kan? Sania atfihi tu kan? Okey. Muka surat apa Datin? 333. Oh, cantik nombor ni. Iaitu suratul Hajj. Suratul Hajj ayat 333. Muka surat 333 ayat 9. Dalam suratul Hajj. Suratul Hajj. Jadi saya kata kita pakat bawa lah supaya kita nak faham lebih kan. Kita kalau dalam ni nak pegang pada tulis rumi itu aja, memang saya tak perhati. Saya tak perhati melainkan setelah kita baca ayat tu. Kita baca ayat tu. Itu dimulakan dengan saniya itfihi liyudilla an sabilillah lahu fid dunya khizyun wa nuziquhu yaumal qiyamati azabal hariq. Azab yang apa? Hariq. Membakar. Apa ni? 333. Muka surat 333. Hariq kan? Haroyaqa. Ayat 9 muka surat 333. Saya nak macam ni lah. Mana ada orang yang dah tolong cari dan kadang saya pun dengan keadaan saya kadang tak ada nak cari. Saniya itfihi liyudilla an sabilillah lahu fid dunya khizyu wa nuziquhu yaumal qiyamati azabal hariq. Ini yang dikatakan orang yang sombong ni. Sebab dia kata tadi, lagak dia ni ketika berjalan, membongkokkan belakang dan memalingkan muka. Tahu lah, bongkokkan belakang macam mana? Ini yang tangan pergi belakang kok bongkok jalan betul kan? Aku tengok sana. Ya. Jalan tu lah. Orang apa ni? Orang yang kabur ni kan. Itu Allah kata saniya itfihi, dengan memalingkan lambungnya untuk menyesatkan manusia. Liyudilla, untuk menyesatkan, dalal, liyudilla, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Liyudilla an sabilillah. Itu orang sombong. Lahu, orang ni, lahu, Allah kata. Lahu, baginya, fid dunya khizyu. Lahu fid dunya khizyu. Sambungan ayat tu kan. Kalau dalam buku takat tu je.
liyudillan nas, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, an sabilillah. Lahu, orang yang macam ni apa balasan dia? Di dunia lagi, fid dunya, lahu fid dunya khizy. Makna dia akan mendapat kehinaan. Hina. Hina di sisi Allah. Di dunia lagi dia dapat hina. Macam-macam mana dia dapat hina? Macam-macam lah. Kemungkinan kehinaan ni Allah bagi macam orang tak hormat pada dia. Orang tak ada rasa kasihan belas ke awak, ataupun orang tak ada rasa mesra dengan dia ke. Macam itulah. Mana kehinaan. Dia di dunia lagi Allah bagi kehinaan. Lahu fid dunya khizyun. Orang macam ni. Orang yang sombong ni lah. Lagi apa? Allah bagi apa? Wa nuziquhu yaumal qiyamati azabal hariq. Dan kami akan bagi dia rasa. Allah kata nuziqu. Zaqa yazuqu nuziqu la nuziqan. Kami akan bagi dia rasa pada hari kiamat nanti, yaumal qiyamah, azab yang panas, azab yang membakar. Hariq tu makna bakar. Wa nuziquhu yaumal qiyamati azabal hariq. Jadi saya selalulah menyeru para pencinta Al-Quran ke, supaya berjinak-jinak dengan perkataan-perkataan yang ada di dalam Al-Quran, sebab dia ulang-ulang. Kita boleh ingat. Mungkin kalau dalam ayat ni 1-2 perkataan je yang mungkin kita kita tak familiar. Saya boleh kata di sini saniyat fihi tu kita tak familiar dengan. Jangan dengar yang tu. Jadi kita dapat di sini maknanya ialah dengan dengan memalingkan lambungnya. Saniyat fihi. Lambung dia apa? Lambung dia ni. Maknanya apa ni? Inilah lambung dia, apa orang panggil ni? Ni dia. Inilah lambung. Saniyat fihi. Liyudilla, kita jumpa dalin, untuk menyesatkan. An sabilillah, kita tahu untuk dia nak menyesatkan manusia daripada jalan Allah. Kita buat koma tu, kita buat koma. Jadi Allah kata orang yang macam ni lahu baginya, lahu hu tu dhamir untuk orang ni tadi ni, orang yang orang yang memalingkan lambung dia tu. Lahu di dunia, di dunia ada kita tahu dah, khizyun. Khizyun mungkin satu lagi perkataan baru bagi kita. Khizyun makna kehinaan, hina. Banyak kita jumpa dalam Al-Quran ni. Mungkin sampai kepada 10 ke 100 khizyun. Di dunia dia dapat kehinaan, wa nuziquhu, dan kami bagi dia rasa. Bagi dia rasa pada hari kiamat nanti, yaumal qiyamah, kita tahu yaumal qiyamah apa dia? Azab pun azab. Azab al-hariq. Mungkin hariq tu kataan baru. Jadi 2, 3, 4 kataan je baru. Hak lain tu semua kita tahu. Kan? Jadi kita biasakan diri kita untuk nak pegang perkataan-perkataan yang dah kita boleh faham tu, maka insya-Allah lah. Maknanya kalau kita baca memang kita boleh faham. Kalau kita tangkap wab ke apa pun boleh juga. Yudillu macam ad-dhalal aja, sesat dia. Itulah makna dia. Yudilla an sabilillah lahu fid dunya khizyun wa nuziquhu yaumal qiyamati azabal hariq. Ustazah. Ya. Sani tu ya kan Isnain 2 lain Ustazah. Bukan. Bukan ni lain lah kalau Sani yang dulu daripada sana. Kalau root dia sa nun ya tu yang apa ni? Yang 2. Titik tu. Sana yasni. Tu makna dia membongkokkan, berjalan. Lain ada Ania tu dia ismul fa'il, orang yang membongkokkan. Yang membongkokkan, memalingkan, membongkokkan belakang dia. Atfihi.
Nantak kaki. Kan? Gayalah. Kan? Bunda kata, dulu memang nampak ada orang yang jalan bongkok-bongkok, entak kaki, jalan bongkok-bongkok. Kasut bunyi dulu. Begitulah, ya. Sania ni dia ismul fa'il lah, macam kita kata kataba. Kataba telah menulis. Katibun, sani. Katib penulis. Ini orang tu lah, orang yang membongkokkan, orang yang Misalnya mufrad sana dia punya root dia lah, kalau tengok dalam kamus sanun ya, sana yasni. Okey, itu satu ayat dalam suratul Hajj. Lepas tu dalam suratul Hadid ayat 23. Suratul Hadid, surah besi ayat 23. Muka surat 240 Ustazah. Ha? 540. 540. Muka surat 540. 540. Kita harap dengan kita bersusah payah sikit ni mencari ayat-ayat ni, menunjukkan yang kita ini mengambil perhatian lah kepada ayat-ayat, dan kita nak cubalah untuk memahami betul-betul tadabbur ayat-ayat ni. Okey. Bikaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dia kata, dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Apa makna dia? Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dia ambil akhir aja ni. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dia ambil ayat akhir saja ni. Ni makna kepada ayat akhir tu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka. La yuhibbu. Allah tidak suka. Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Mana BG? Ke sebelah. No? Ke sebelah. Okey. Nak long tu. Dia bawa balik tadi, kami pergi masjid. Bawa balik masjid, singgah di rumah. Minum. Dia baliklah. Saya main sini. Kadang-kadang dia tak larat. Dia kata dia mengantuk. Saya duduk ajak dia lah, mana-mana saya heret lah dia. Ada kawan lain, kawan UKM ada. Kawan UKM tu lah bawa pergi makan, pergi apa kan. Dan kita ajak lah main majlis ni. Pergi apa ni, masjid dengan ceramah. Dia sukalah. Okey, ayat tadi ya. Ayat tadi makna dia hak ujung tu aja. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur.
Sedangkan ayat dia daripada atas tu, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dalam surah Al-Hadid. Ayat surah Al-Hadid ayat 23. Kemudian ayat seterusnya ayat 18 surah Luqman. 412 surah Luqman. Terima kasih Datin, siapa-siapa lah yang Cik Timah yang duk tengok ayat tu, tolong tengok ayat tu. 412 muka surat daripada Al-Quran 412 ayat 18. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sama dengan ayat tadi kan? Sama dengan ayat tadi ujung dia kan? Ini surah Luqman. Surah Luqman itu kita lihat dalam surah Luqman itu adalah merupakan nasihat-nasihat daripada Luqman kepada anak dia kan. Ini di antaralah atas-atas dia nasihat-nasihat tentang semayang lah apa semua ni nak habis tu. Ni ayat yang ke-18. Wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan kamu memalingkan mukamu. La tusa'ir khaddaka linnas, jangan sombonglah ni. Jangan kamu memalingkan mukamu dari manusia. Asal makna khad ni pipi. Kalau kita tengok dalam kamus, khaddun ni pipi. Pipi ni termasuk dalam muka, mana muka lah. Jangan kamu memalingkan mukamu dari manusia linnas. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. La tamshi, masya yamshi, tamshi, jangan kamu berjalan fil ardi, di muka bumi ini dengan angkuh. Maraha angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sebenarnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong, mukhtal, orang yang sombong lagi membanggakan diri, fakhur. Jadi inilah kesimpulan daripada yang pertama, tanda-tanda sifat takabur. Dan kita boleh lihatlah di antara takabur yang besar sekali ialah Firaun, sampai dia sanggup mengaku dia sebagai Tuhan. Sampai dia kata aku ni Tuhan ni. Sungai ni berjalan dengan perintahku ni, sungai ni duduk bawahku, kata. Ni air yang lalu ni. Sama dengan Qarun. Qarun pun juga dengan kekayaan dia kan, dengan kekayaan dia. Okey. Itu 3 ayat daripada surah-surah yang seperti suratul Hajj, suratul Hadid dan surah Luqman. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, la tamshi fil ardi maraha. Kemudian yang awal itu la tusa'ir khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di bumi ini dalam keadaan yang angkuh. Maraha, sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Okey, itu pertama ya. Pertama, berlagak ketika berjalan dengan membongkokkan belakang dan memalingkan, maka dengan sombonglah, jalan dalam keadaan yang sombong. Kedua, melakukan kerosakan di muka bumi apabila ada kesempatan dengan menolak nasihat dan menentang kebenaran. Banyak sangatlah berlaku kat muka bumi sekarang ini. Melakukan kerosakan di muka bumi apabila ada kesempatan. Mana kesempatan apa? Mungkin dia memperolehi kuasa
Dia sebagai penguasa atau sebagai apa ni, ketua ke pemerintah ke, melakukan kerosakan di muka bumi apabila ada kesempatan. Itu kesempatanlah untuk dia melakukan kerosakan dengan menolak nasihat. Tak terima nasihat, orang tak terima. Dia saja yang betul. Dengan menolak nasihat dan menentang kebenaran. Lagilah menentang kebenaran. Apa yang kebenaran, lebih lagi lah kita kata kebenaran daripada Al-Quran dan As-Sunnah itu ditolak. Macam kita kata ada orang sewenang-wenang mengambil ayat Quran, la ikraha fiddin, tak ada apa, tak ada paksaan dalam agama. Dia pegang hak tu ya. Agama tak paksa, jadi maknanya agama tak paksa semayang, agama tak paksa puasa, agama tak paksa apa ni, tak boleh arak, untuk aurat semua tu, dia pegang tu. Kena faham ayat, tu kata kena belajar, tak boleh pegang mana zahir ayat saja. Mana perintah itu ataupun kita kata apa ni, yang dikatakan tidak ada paksaan dalam agama itu ialah kepada orang kafir. Orang kafir kita tak boleh paksa dia. Mana boleh paksa dia? Tapi kalau kepada orang Islam, orang Islam bila dia Islam, dia ada peraturan. Kalau dia kata apa ni, dia nak murtad kata, ada peraturan, dia akan dikena hukuman, kan? Tapi kalau sebab dia orang Islam, dia ada hukuman dia. Tapi memang orang kafir kita tak boleh letakkan hukum Islam pada dia. Kita tak boleh hukum macam hukum Islam pada dia. Itu yang kata la ikraha fiddin. Dengan kita pegang 100% tu, tak payahlah, tak payah buat apa-apa, tak payah lakukan apa yang diperintahkan oleh agama, tak payah. Sebab la ikraha fiddin. Sikit-sikit la ikraha fiddin. Ini yang jadi salah kita ni, buta tuli, tak tengok kepada tafsir yang ditafsirkan oleh para ulama. Okey. Melakukan kerosakan di muka bumi apabila ada kesempatan dengan menolak nasihat dan menentang kebenaran. Ulama kata apalah apa pun. Ulama kata janganlah buat konsert nak besar ni. Tak buat juga. Ya. Hormatlah bulan-bulan akan datang ni, bulan puasa nak datang ni. Tak ada. Buat juga. Alasan dia apa? Dia kata kebajikan. Buat amal. Kutipan amal. Pendapatan juga lah. Alasan dia kutipan amal. Income dia. Campur lelaki perempuan, lepas tu sorak-sorak lah apa. Amal apa macam tu. Amal yang boleh merosakkan kan. Datang lagi. Tapi duit tu daripada sumber yang yalah sumber yang kita kata tak. Maknanya sumber yang tak elok lah. niat betul lah. Itu yang salahnya kita ni kan. Jadi apa dia? Tadi ayat dia ayat dalam surah Baqarah, panjang ayat dia, surah 204 sampai 206. 32. Okey, dah dapat dah semua, cuba tengok ayat dia. Menolak nasihat dan menentang kebenaran. Yang kedua ni, lakukan kerosakan ni dengan cara apa? Itu dengan menolak nasihat dan menentang kebenaran. Okey. Ayatnya berbunyi, wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Wa yashhadullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul hisab. Wa yashhadu, kau baca dia? Wa yashhadullah. Allah tu barang apa?
Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul hisab. Wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Berapa kali kita jumpa dah la yuhibbu tak suka. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa iza qila lahu taqillah akhazathu al-'izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wa bi'sal mihad. Pada maksudnya ada di antara manusia ada yang ucapannya tentang kehidupan dunia membantu membuatmu, mana ada di antara manusia ada yang ucapannya tentang kehidupan dunia membuatmu kagum dan dipersaksikannya kepada Allah isi hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Minan nas ada di antara manusia. Minan nas ada di antara manusia. Bukan semua manusia, ada di antara manusia yang ucapannya, perkataannya, qauluhu, ucapannya, perkataannya tentang kehidupan dunia ni membuatmu kagum. Yu'ajibuka, kamu rasa ajaib, kamu rasa kagum. Dengan dipersaksikannya kepada Allah. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, isi hati dia. Padahal ia adalah penentang yang paling keras. Cakap manis lah ni. Cakap bukan main lah. Memang sekarang ada orang yang pandai bercakap ni. Mungkin dia pandai bercakap menarik dari segi agama. Menarik orang. Tapi dalam hati dia bukan nak menarik orang pada agama. Dia nak merosakkan. Cakap dia aja manis. Yang dikata tu membuatmu kagum dan dipersaksikannya kepada Allah isi hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Apabila ia berpaling, jika ia berpaling, iza tawalla, apabila ia berpaling, ia berjalan di muka bumi untuk berbuat kerosakan. Apabila ia berpaling, ia berjalan di muka bumi untuk berbuat kerosakan. Mana tak berpaling ni tak mau terimalah apa yang diperintahkan oleh Allah kan. Jadi dia pun berlagaklah berjalan di muka bumi untuk berbuat kerosakan. Kerosakan seperti apa? Merosakkan tanaman-tanaman dan binatang ternak. Merosakkan tanaman-tanaman dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kerosakan. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka. Allah tidak menyukai kerosakan. Wallahu la yuhibbul fasad. Fasad, perkataan liyufsida, untuk merosakkan. Fiha, di bumi ini, apa dia? Tanaman. Al-harsa wan nasla, merosakkan tanam-tanaman dan binatang ternak. Wan nasla, nas, keturunan, yang terdiri daripada manusia juga. Allah tidak menyukai kerosakan. Nas. Kita boleh ambil faham daripada ayat ni kan.
lihat keadaan dunia pada hari ini kan. Mungkin kita tertarik dengan perkara-perkara yang dianjurkan, mungkin oleh kita tak sedar mana benda tu kita kata rancangan daripada Yahudi ke apa ke kan. Mereka ni ada perancangan, mereka nak merosakkan umat Islam ni, macam-macam cara dia buat. Kita tengok sekarang ni. Kita kalau pergi ni nak beli barang, nak pakai tu tak tahu dah. Nak pakai apa orang panggil tu? Tak payah bawa duit kan. Pakai. QR code. Kita cepat sangat benda ni, cepat sangat. Jadi itulah di antaranya sampai kita tak pandai nak guna benda tu semua kan. Scan. Inilah pakai kad tu. Bukan pakai kad dia pakai phone. Scan. Tak tahu dah. Kan tak boleh. Itu kad, phone. Kan. Dia scan dekat di kedai tu. Yang lain-lainnya seperti mana kita lihat keadaan di Palestin sekarang kan. Keadaan di Palestin sekarang. Kerosakan yang mereka alami ialah apa? Kerosakan tanam-tanaman mereka habis. Kerosakan apa? Keturunan mereka habis. Keturunan habis. Kanak-kanak mati ramai. Ibu-ibu mati. Ada. Memang dia nak hapuskan Islam dan orang Islam kan. Nak hapuskan Islam dan orang Islam. Bumi tu nak ditanam. Dekat hospital apa je dia suruh kosong kan juga. Itu kosong. Itulah hari demi hari kita tengok makin teruk lah kan umat Islam. Jika ia berpaling, ia berjalan di muka bumi. Berpaling tu tak hirau dah lah. Tak hirau lah tentang apa ni, kehendak agama ke perintah agama ke, tak hirau dah. Bila dia berjalan di muka bumi untuk berbuat kerosakan dan merosakkan tanam-tanaman, al-harsa itu tanam-tanaman, wan nasla tu asal makna apa ni? Keturunan, nas kan? Kan keturunan, nasla, wan nasla. Keturunan. Kiralah dia tu manusia ke binatang ke habis. Buang semua baru kosong. Jadi sedangkan Allah tidak menyukai kerosakan macam tu. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka. La yuhibbu, tidak suka. Al-fasad. Makna kerosakan. Sedangkan Allah tidak suka kepada kerosakan. Jika dikatakan kepada mereka wa idza qila lahu, banyak kita jumpa dalam Quran qila, dikatakan, dia bawa dalam sifat apa ni, fi'il tu fi'il majhul, pasif tahu pasif, fi'il yang pasif. Atau qala tu dia berkata, atau qila ni dikatakan. Apabila dikatakan kepada mereka, jika dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Bangkitlah kesombongannya. Masa tu bangkitlah kesombongan dia yang menyebabkannya berbuat dosa. Taqillah, maka dia pun akhazathul izzah. Itu bangkitlah kesombongan dia yang menyebabkan dia berdosa. Maka cukuplah. Fahasbuhu jahannam, balasannya ialah neraka jahannam. Labi'sal mihad, dan seburuk-buruk tempat tinggal. Neraka jahannam tu adalah seburuk-buruk, labi'sal mihad, tempat tinggal. Ini melakukan kerosakan di muka bumi. Apabila ada kesempatan. Ada kesempatan lah tu. Puak-puak Yahudi itu, puak-puak tu, kesempatan lah. Mereka ambil kesempatan betul-betul tu. Merosakkan. Yuhlikal harsa wan nasla. Ambil kesempatan betul-betul. Tak kira orang kata apa kan, tak kira.
Apa yang mereka lakukan tak betul ke, orang kata tak betul ke, apakah, dia tak kira. Dia teruskan membuat kerosakan. Sedangkan Allah tidak suka. La yuhibbul fasad. Allah la yuhibbul fasad. Allah tidak suka kepada kerosakan. Fasad itu kerosakan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, berlebihan dalam berbicara. Sebagaimana sabda Nabi, sesungguhnya Allah memberi lelaki yang berlebih-lebihan, banyak bercakap, seperti seekor sapi. Sapi apa dah? Sapi lembu. Yang menjilat-jilat dengan lidahnya. Sesungguhnya Allah membenci laki-laki yang berlebih-lebihan, banyak cakap, seperti seekor sapi yang menjilat-jilat dengan lidahnya. Disebut di sini sungguhnya Allah membenci lelaki ni, bukan lelaki sajalah. Sebab kalau dalam hadis kan dia sebut rajul tu bukan lelaki saja, perempuan pun kalau cakap banyak lebih-lebih sangat Allah tak suka ni. Banyak cakap seperti seekor sapi yang menjilat-jilat dengan lidahnya. Lebihan dalam bercakap, berbicara. Kita takut kan dalam kita bercakap tu akan ada kesilapan. Itu Nabi pesan. Apa dalam hadis dia? Falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ada hadis Nabi kata, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah falyaqul khairan. Kalau dia nak cakap, cakaplah yang baik. Ataupun kalau tak ada kebaikan dalam percakapan tu, tak usah cakap. Aw liyasmut, atau kamu diam aja, atau diam saja. Jadi itulah, kalau ada kebaikannya dalam percakapan kita, okey, boleh cakap. Tapi kalau tak ada, diam sudah. Diam aja. Itu yang lebih baik. Itu yang diajar oleh agama kita. Kita hak kita seronok hak tu lah. Cakap yang mungkin kita malah mungkin kita kata ke orang ke apa ke kan, sedap sangat iblis kata cakap. Iblis pun duduk bagi apa ni, kita kata perangai kita supaya cakap sedap ni. Dia tambah sikit. Jadi kita itulah, didiklah diri kita dengan supaya kita ini menjadi umat Nabi kita ikut apa yang dibawa oleh Rasulullah tadi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul, hendaklah dia kata, yaqul, qala yaqul khairan, kata yang baik, au liyasmut, ataupun diam saja. Diam. Tak ada kebaikan, yang diam. Banyak-banyak istighfar. Okey. Itu satu hadis Nabi, hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ahmad. Hadis yang dibawa oleh rawi-rawi yang thiqah, rawi-rawi yang sangat-sangat dipercayai, Abu Daud, Tirmizi dan Ahmad. Dan lagi, maukah aku kabarkan orang yang paling jahat? Ini hadis juga. Maukah aku kabarkan orang yang paling jahat di antara kamu? Rasulullah bersabda, tanya, mau tak aku nak kabarkan orang yang paling jahat di antara kamu? Baginda bersabda, orang-orang yang sering berceloteh dan banyak cakap. Celoteh. Celoteh, banyak cakap. Tak tahulah kita ni banyak celoteh kan. Cuba kita pandang diri kita ni, banyak celoteh ke aku ni? Oh, banyak celoteh. Makin tua makin banyak celoteh. Kan? Takutlah macam tu kan? Beramah ya, beramah. Celoteh. Celoteh ni dia banyak benda yang negatif kan? Celoteh ni. Mana tak elok, tak ada isi. Celoteh. Sesaja cakap tok. Orang yang dengar tu sakit telinga dia kan.
Sakit telinga dia. Kan? Ada orang ni kata, "Loh, aku lemah lah. Aku lemah lah." Siapa dia? Mak kita mungkin kak. Mak kita mungkin. Kan? Tu. Kalau macam tu, kalau mak kita tengoklah dia mak dah tua. Dia pun kalau dia muda dulu dia tak nak buat macam tu. Tapi dia macam baru sedar tak sedar kan. Dia terkeluar cakap-cakap tu kan. Kita kena sabarlah. Kita ni kena sabarlah. Kita sabar. Karena kita kena sabar. Tak boleh dia kutuk dia pula. Mak ni apa cakap banyak sangat ni. Jangan marah kat dia. Dengar saja. Tu dia kata tu. Falyaqul khairan aw liyasmut. Senyap saja atau cakap yang elok. Ni marah pula mak. Dosa pula dapat. Itu yang kita takut. Sebab kita tak sabar. Jadi kita nak latih lah. Kita supaya kita sabar. Saya nasib baiklah dapat mak mentua pun tak banyak celoteh. Mak sendiri pun tak. Tak ada nak cakap-cakap banyak. Tak ada. Alhamdulillah. Tapi kalau ada orang yang ni, sabarlah. Kalau ada mak yang cakap banyak tu, yang saya sebut tadilah. Kalau dia sendiri, dalam keadaan dia dulu, dia mana mau cakap-cakap tak elok. Tapi ni bila dia tua ni, dia jadi macam tu. Itu dugaan lah. Dugaan untuk dia dan untuk kita juga. Saya tengok ada orang dia telah maki semua. Tunjuk usia dia Allah tarik suara. Tunjuk. Allah tarik suara. Saya pun biasa tengok ada satu keluarga sangat masa dia muda-muda, masa mak dia pun sedar lagi. Baik je keadaannya. Bila mak dia tua kan tak, bila pergi dengar, tak sangka lah makcik ni. Tak sangka betul dengan keadaan dia dulu yang lemah lembut. Yang tak ada lah kata nak marah-marah ke anak dia kan. Tak ada. Itulah anak tu sabarlah. Sebab dia tahu kalau mak dia betul-betul sedar keadaan dia, takkan dia nak buat macam tu. Bukan perangai dia. Sambil-sambil lah kita berdoa supaya Allah bagi kekuatan kepada kita untuk menempuh itu semua. Allah bagi kebaikan pula kepada dia juga supaya jangan cakap banyak tu. Okey. Okey. Tu sebelah dah. Okey, tak apa, kita ambil habis ni sikit lah. Kita ambil ada 2-3 benda lagi ni. Kita habiskan muka surat ni. Okey. Keempat ya, tadi lebihan cakap. Lebih sangat bercakap itu di antara tanda sifat takabur. Rupanya itu menunjukkan kepada takabur. Dia cakap banyak tu jangan. Jangan kita berlebih-lebih dalam bercakap. Takut kita masuk di dalam kalangan orang yang takabur. Keempat, memanjangkan pakaian sampai jatuh ke tanah dengan niat sombong dan membanggakan diri. Seperti sabda Nabi SAW, barang siapa memanjangkan pakaiannya dengan sombong, Allah tidak akan memerhatikannya. Siapa yang memanjang pakaian, tujuan dia itu nak sombong. Itulah. Macam itulah, macam keadaan raja-raja dulu kan. Ada kain lebih belakang tu. Memanjangkan pakaian sampai jatuh ke tanah dengan niat sombong dan membanggakan diri. Turun pukul
suku kas sebelah 20 lah turun. Ni pun maklum pun dia gitu juga, dia macam korang Sabah. Dia dah 80 ni, nak masuk 80 ni, bulan 3 ni. Bulan 3 ni 80 umur dia. Maklum. Dia cerdas ni. Dah lah. Cerdas. Cergas. Tapi dia dah mula cakap kan. Itu tengok dia tak sabar. Dia telefon. Dia tak tanya Tak ada kawan. Mai sini banyak kawan. Okey. Kepala belakang dia tunggu. Okey tadi masalah panjang pakaian ni. Memang dalam hadis disebutkan kalau orang lelaki kan. Kalau orang lelaki dia tak boleh labuhkan sangat pakaian dia sampai melarat-larat tu. Kalau dia ada perasaan nak bangga diri dengan labuh tu, dia rasa gah lah, dia rasa kalau maknanya kalau tak ada perasaan tu tak apalah. Seperti sabda Nabi, barang siapa memanjangkan pakaiannya dengan sombong, mana dia ada syarat dia. Dia rasa sombong dengan panjang pakaian itu, Allah tidak akan memperhatikannya pada hari kiamat. Abu Bakar berkata, sesungguhnya salah satu hujung bahuku memanjang sampai jatuh ke tanah. Tetapi aku memandang itu bahagian dirinya. Nabi berkata, engkau melakukan itu bukan untuk sombong. Tengoklah keadaan macam mana kan. Maknanya diri masing-masing tahu. Tahu. Yang kelima, menginginkan agar semua orang merasa memerlukan kepadanya, sementara dia merasa tidak memerlukan orang lain. Dia ingin agar semua orang rasa memerlukan kepadanya. Orang perlu kat dia, sementara dia rasa tak perlu orang lain. Contohnya, orang yang ingin agar semua orang berdiri saat ia datang atau lalu di hadapan mereka. Ini orang besar-besar lah ni, hormat kan. Dalam sebuah hadis dikemukakan, barang siapa ingin agar semua orang berdiri memberi hormat kepadanya, bersiap-siaplah tempat tinggalnya di neraka. Kan? Kalau tak bangun, marah. Kami pernah tak wilayah. Bangun. Tak bangun saya masuk. Mau terkejut. Itu kita tengoklah macam tu pun mungkin satu peraturan, arahan ke apa kan. Arahan. Bila dia masuk kena bangun. Si yang orang bangun kerana dia tu macam dia pun tak berapa suka. Tapi kerana nak mengelokkan keadaan, dia tentukan supaya bila ni bangun. Tapi padahal hati dia tak suka tu. Kalau tu bagus. Kalau tu bagus. Kalau dia pun rasa seronok, suka, kalau orang tak bangun dia rasa nak marah, dia jaga. Tak boleh lah macam tu. Jangan rasa begitu. Orang itu dia bagi sana. Yalah. Biasanya kita saya bagi salam dulu. Budak-budak baru dia berjawab. Yang baru saya bagi salam dulu. Terhenti kepada diri orang tu. Dia sendiri ingin supaya semua orang perlu kat dia. Perasaan dia tu. Kalau perasaan dia tak suka, ada orang dia tak suka orang bangun-bangun gitu. Okey. Kemudian yang keenam, ingin lebih dahulu daripada orang lain saat berjalan dalam pertemuan. Ke depan. Ada orang perangai gitu, dia nak dekat dengan orang besar, kalau dia lari-lari dia nak duduk depan. Ketika berbicara dan sebagainya, ketika berjalan dia nak duduk depan, ketika bercakap pun dialah menonjol-nonjolkan diri kan, nak cakap. Setengah orang tak mau, tak suka. Itulah dia di antara
Dia kata tanda-tanda apa? Tanda-tanda sifat takabur. Ada 6 ya, ada 6. Masing-masing lah. Ya. Itulah belagak ketika berjalan, melakukan kerosakan di muka bumi, berlebihan dalam berbicara, memanjangkan pakaian, menginginkan agar semua orang merasa memerlukan kepadanya. InsyaAllah, sambung ke surat 52 akan datang. Mana implikasi negatif sifat takabur. Apa natijah yang negatif daripada sifat takabur ini? Itu nak tunjukkan kertas tu apa ni, kita nak saya bagi dulu zikir berganda. Kan? Zikir tu banyak. La ilaha illallah termasuk dalam tu, la haula wala termasuk, subhanallah, alhamdulillah, semua zikir. Berganda juga. Bagus juga. Ini salawat saja. Salawat saja. Wa salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi adadi apa. Salawat saja. Jadi kita boleh atasi di sini. Ada hadis Nabi kan? Ada hadis Nabi, ada disoalkan tentang salawat kepada Nabi ni. Ada orang bertanya kepada Nabi, aku nak salawat kepada kamu banyak mana Rasulullah? 1/4 hari ke aku nak selawat kamu? Nabi kata apa? Kalau kamu tambah lagi baik. Kan Nabi kata. Kalau aku separuh hari itu aku nak selawat kepada kamu, boleh ke Rasulullah? Kalau kamu tambah lagi baik, Rasulullah kata. Kalau 3/4 hari aku nak selawat padamu, boleh ke Rasulullah? Kalau kamu tambah lagi baik. Kalau 1 hari tu. Jadi tu. Kita nak menambahkan banyak salawat kita kepada Nabi. Dengan kita menyebutkan adat. Berapa? Bilangan kalimah Allah. Sebilangan pasir. Sebilangan apa? Sebilangan orang yang selawat kepadamu. Sebilangan orang yang tak selawat kepadamu. Jadi banyak tu kita selawat kepada Nabi. Kita ambillah kesempatan. Sekejap ya kita baca dalam 10 minit habis. Kita dapat beribu-ribu, berjuta-juta selawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi'adadi itu. Bi'adadi. Sebilangan apa? Sebanyak mana? Itu. Semua tu. Banyaklah. Jadi amalkanlah. Maklum. Yang mana? Maklum. Yang seorang lagi maksu. Kalau benda ni pergi minta mereka buat macam ni. Sebab kita nak pakai hari-hari kan. Nanti kita ada buka ke apa, ada lembik dah apa ni, tak lembik dah. Maksu. Ada. Telefon dia. Itu dia ada bagi sirap. Saya nak order. Nak order. Nanti awal Sabtu ni ke Ahad? Sabtu, esok, Lusa. Bukan. 24 minggu depan. Minggu depan saya akan pergi makan kenduri kat rumah anak dia. Nanti saya nak. Nombor telefon boleh? Boleh. Ya. Kita doa dulu lah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma inna nastaudi'uka ya Allah ma 'allamtana fardudu ilaina 'inda hajatina ilaik wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Latif ya man wasi'a lutfuhu ahlas samawati wal ardh. Amilna bi lutfikal jamil. Allahumma
اللهم نسألك اللطف فيما جرت به المقادير يا لطيف يا لطيف يا لطيف. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء في من قضى ولكن نسألك اللطف فيه. اللهم كما لطفت في عظمتك وقدرتك دون اللطفاء وعلوت بعظمتك على العظماء وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك فكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك وعلانية القول كالسر في علمك وانقاد كل شيء لعظمتك وخضع كل ذي سلطانك وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك. اجعل لنا من كل غم وهم وأصبحنا أو أمسينا فيه فرجا ومخرجا. Ya Allah, Ya Allah yang maha lembut, wahai yang kelembutannya meliputi seluruh penghuni langit dan bumi. Layanilah kami dengan kelembutan-Mu, Ya Allah, yang maha indah. Ya Allah, kami memohon kepadamu lemah lembut berhubung segala takdir-Mu. Wahai Allah yang maha halus lembut, sesungguhnya kami tidak memohon agar Engkau membatalkan ketetapan-Mu pada apa pun yang berlaku. Akan tetapi yang kami mohonkan adalah agar ketetapan itu menghampiri kami dengan lemah lembut. Ya Allah, sebagaimana sifat lembut-Mu di dalam keagungan-Mu dan kekuasaan-Mu pada diri kami yang tidak mempunyai kelembutan, keluhuran-Mu dengan keagungan-Mu pada orang-orang yang agung, pengetahuan-Mu akan apa yang ada di dalam bumi, sebagaimana pengetahuan-Mu akan apa yang berada di atas arasy-Mu. Setiap gerak-geri hati kelihatan jelas bagimu. Ucapan yang terang-terangan bagaikan suatu yang rahsia di dalam pengetahuan-Mu. Tunduk patuh setiap sesuatu pada keagungan-Mu. Berlutut seluruh pemerintah pada kuasa-Mu. Sehingga segala urusan dunia dan akhirat seluruhnya berada di dalam kuasa-Mu. Maka berikanlah segala kesusahan yang kami hadapi. Ya Allah, berikanlah segala kesusahan yang kami hadapi ini. Berilah kemudahan dan jalan keluar. Ya Allah, berikanlah segala kesusahan yang kami hadapi. Berikanlah kemudahan dan jalan keluar. Ya Allah, berikanlah segala kesusahan yang kami hadapi. Kemudahan dan jalan keluar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.